Salam sejahtera. Kita telah diberitahu, digemparkan bahwa satu kerusi, yaitu Dewan Undangan Negeri telah pun dikosongkan. Namun demikian, ini keputusan terkini ahli Dewan Undangan Negeri tersebut. Beliau kata, pening ahli bersatu, bertanding tiket pas. Bila dipecat, hilang kerusi. Pening apabila ahli bersatu tetapi bertanding atas tiket pas. Itu yang berlaku apabila Speaker DUN Kelantan, Datuk Muhammad Amarnik Abdullah semalam mengumumkan kerusi Dewan Undangan Negeri dikosongkan. Pempengaruh dari Kelantan, Wan Mahusin Wan Zen berkata, kemuskilan timbul memandangkan ahli Dewan Undangan Negeri itu, Muhammad Azizi Abu Naim, adalah ahli bersatu. Katanya, beliau dilucutkan sebagai ahli bersatu serta kerusi yang ditandinginya adalah menggunakan tiket atau logo dan bendera PAS, malah watikah juga daripada PAS. Jadi, apabila speaker mengarahkan kerusi itu dikosongkan, bermakna PAS telah membuang calon PAS. Kalau ikut akta anti lompat parti, ahli yang dipecat boleh membawa kerusi dan kerusi itu dianggap tidak kosong. Ini yang pelik. Dia ahli bersatu, dipecat sebagai ahli bersatu, tetapi bertanding atas tiket PAS, tiba-tiba diarahkan untuk dikosongkan. Katanya menerusi akaun TikTok beliau. Wan Mahsunin berpendapat, Azizi boleh membawa kerusi yang diwakilinya sebagai bebas dan berhak memilih gabungan mana-mana parti yang diingini. Itulah bersatu. Kesilapan kamu, dungu. Elok-elok ada Perikatan Nasional beli ruang kepada PAS guna logonya. Tengok, sekarang ini dah jadi masalah. Ahli bersatu bertanding atas tiket PAS, kata Wan Mahusin lagi. Semalam, Muhammad Amar berkata, keputusan mengumumkan kerusi Dewan Undangan Negeri dikosongkan dibuat selepas Dewan Undangan Negeri Kelantan pada 13 Jun lalu menerima notis bertulis mengikut pasal 3 perkara 31A Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan daripada seorang adun bersatu mengenai keahlian adun Nenggiri Muhammad Azizi yang hilang daripada bersatu. Pada sidang media di Pejabat Kota Baru itu, Muhammad Amar memaklumkan bahawa menurut pasal 4 dalam kurungan 4 perkara 31A, kekosongan kerusi perlu diisi dalam tempoh 40 hari dari tarik Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerima notis kekosongan. Sebelum ini, Azizi dan 5 lagi ahli parlimen dan adun bersatu mengikrar sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. 5 wakil rakyat bersatu yang digugurkan keahlian serta-merta itu adalah ahli parlimen Bukit Gantang, ahli parlimen Jeli, ahli parlimen Kuala Kangsar, ahli parlimen Labuan dan ahli parlimen Tanjung Karang. Seorang lagi adun Selat Klang, Datuk Abdul Rashid Ashari. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan terkini berkaitan dengan satu kerusi Dewan Undangan Negeri di Kelantan. Salam sejahtera. Akhirnya ini keputusan terkini 6 parlimen yang melibatkan ahli parlimen bersatu. Akhirnya setelah berkali-kali menyatakan, akhirnya bersatu hantar notis mengosongkan kerusi 6 ahli parlimen kepada Speaker Dewan Rakyat. Ketua WIP Bersatu, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi memaklumkan pihaknya sudah menyerahkan notis pemakluman kekosongan kerusi 6 ahli parlimennya yang terhenti keahlian serta-merta kepada pejabat Speaker Dewan Rakyat hari ini. Saya secara peribadi sebagai penganalisis politik bebas, pemerhati politik bebas, menyatakan gembira dengan keputusan ini. Sebenarnya kalau pilihan raya dibuat pun bagus juga, tak dibuat pun bagus juga. Dari segi negatifnya, ianya akan membuatkan
pembaziran uang kerajaan, pembaziran uang rakyat. Karena pilihan raya terpaksa diadakan sekali lagi dan pastinya ia juga akan menyebabkan uang yang banyak dibelanjakan. Namun demikian, belum pasti lagi sebenarnya adakah pilihan raya akan dibuat atau tidak. Kerana belum tentu lagi 6 ahli parlimen ini kalaupun dikosongkan mereka akan berdiam diri. Mereka akan membawa hal ini ke mahkamah dan silap-silap hari bulan mereka tidak akan diarah untuk melepaskan jawatan itu, ataupun kalau mereka menang pun bersatu mungkin akan bawa di dalam mahkamah juga. Selaku Ketua WIP Parti, semua notis pemakluman kekosongan kerusi Parlimen Jeli, Gua Musang, Bukit Gantang, Kuala Kangsar, Tanjung Karang dan Labuan telah ditandangani beliau, kata Ronald Kiandi. Semalam satu presiden kekosongan luar jangka membabitkan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Negeri juga telah diumumkan yang di-Pertua Dun Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, yang merupakan keputusan tepat mengikut lunas Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kelantan serta selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Justru sebagaimana perkara 49A Perlembagaan Persekutuan Perenggan 3, Speaker Dewan Rakyat perlu memastikan berlakunya kekosongan luar jangka dalam masa 21 hari selepas notis diterima. Hal ini juga telah diperjelaskan oleh bekas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun, katanya menerusi kenyataan. Dalam pada itu, Ronald berkata pengesahan kekosongan luar jangka itu hendaklah dihormati apatah lagi Seksyen 18C Akta Pertubuhan memperuntukkan bahawa sebarang keputusan sesuatu parti politik adalah muktamad dan konklusif. Sejak prinsipnya, katanya, beliau yakin Tan Sri Johari mahu memastikan badan legislatif bebas daripada pengaruh politik kepartian dengan menghormati keluhuran perlembagaan dan menjunjung kedaulatan undang-undang. Kata beliau, beliau tidak ada pilihan kecuali mengisytiharkan 6 kerusi parlimen tersebut kosong dan seterusnya memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi membolehkan satu pilihan raya kecil diadakan, ujarnya lagi. Sebelum ini, 6 ahli parlimen daripada Bersatu telah pun menyatakan sokongan isytihar kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Adakah anda suka kalau 6 kerusi parlimen ini dipertandingkan sekali lagi, ataupun biarkan saja mereka berkhidmat untuk kawasan tersebut, kerana mereka bukan sebenarnya tidak baik dari segi pelaksanaan pentadbiran ataupun kerja, tetapi hanya kerana mengalihkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Ini keputusan terkini isu berkait dengan prosiding hitna mahkamah melibatkan Azmin Ali. Hari ini dilaporkan Azmin Ali akan berikan keterangan berhubung permohonan prosiding hina mahkamah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan mendengar keterangan daripada Azmin Ali berhubung permohonan sebuah syarikat pengimput telur untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu. Ini susulan prosiding di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wei Hong hari ini untuk pendengaran ex parte. Hanya satu pihak dalam pertikaian hadir. Permohonan JEN advance dan berhad untuk mendapatkan kebenaran bagi meneruskan tindakan komital itu. Pelanatif ingin mendakwa Azmin kerana menghina mahkamah, penyerahan keterangan saksi dalam saman fitnah itu terhadapnya. Jika disabitkan kesalahan, Azmin boleh dikenakan penjara dan hukuman denda. Keterangan Azmin yang juga adun Hulu Klang itu adalah bagi perbicaraan di mahkamah bulan lepas mengenai saman fitnah syarikat itu terhadapnya berhubung isu import telur dari India. Peguam syarikat itu, Bhavanash Sharma, mengesahkan keputusan prosiding dalam talian hari ini.
Pesuruhjaya Kehakiman dalam menjalankan budi bicaranya telah menukar permohonan kebenaran ini kepada pendengaran antara pihak kedua-dua pihak e-review seterusnya pada 27 Jun. Kami perlu menyerahkan kertas kebenaran kepada pihak satu lagi pasukan Guaman Azmin dalam masa seminggu, kata peguam itu. Berikutan keputusan hari ini, Mahkamah akan menetapkan tarikh perbicaraan untuk mendengar hujahan lisan daripada pasukan peguam planatif dan defendant sama ada kebenaran patut diberikan untuk syarikat itu meneruskan permohonan komital. Planatif memerlukan kebenaran Mahkamah Sivil sebelum dibenarkan untuk memulakan permohonan menghina mahkamah itu. Berdasarkan salinan afidavit sokongan, Pengurus Besar JNE Advanced Tech mendakwa Azmin menyalahguna proses mahkamah dan mengganggu pentadbiran keadilan. Rajis mendakwa perkara ini berlaku apabila Azmin memfailkan keterangan saksi pada 16 Mei tahun ini, sehari sebelum perbicaraan penuh di mahkamah pada 17 Mei di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wee Hong. Sedangkan defendant telah memfailkan kenyataan saksi sebelum ini pada 15 tahun lepas, November 15 tahun lepas. Perbicaraan berlangsung selama 2 hari iaitu 13 Mei dan 17 Mei. JNE Advanced Tech mendakwa ini bermakna defendant telah mengambil pendirian baru dalam memberikan keterangan utamanya yang didakwa bercanggah dengan kenyataan saksi terdahulu. Rajis mendakwa mahkamah pada 16 November tahun lepas mengarah planatif dan defendant memfailkan dokumen pra-perbicaraan dan kenyataan saksi mereka selewat-lewatnya 30 Disember tahun lepas. Planatif mendakwa pada hari kedua perbicaraan mahkamah pada 17 Mei tahun ini, Azmin telah menyampaikan sesalinan ikatan dokumen tambahan yang mengandungi keterangan saksi baru selepas planatif menutup kes. JNE Advanced Tech mendakwa Azmin gagal atau cuai untuk memberikan penjelasan mengenai kelewatan pemfailan pada hari kedua perbicaraan. Planatif memohon mahkamah mengambil kira kenyataan saksi Azmin sebelum ini bagi membolehkannya melakukan penilaian menyeluruh terhadap credibility defendant sebagai saksi. Awal tahun lepas, JNE Advanced Tech memfailkan saman fitnah terhadap ucapan Azmin dalam satu ceramah pada 11 Mac tahun yang sama. Dalam pernyataan pembelaannya, Azmin memfailkan cubaan memfitnah syarikat pengimput telur itu dengan menyatakan bahawa dia harus mempersoalkan janji kerajaan Anwar Ibrahim untuk mengadakan tender terbuka bagi semua perolehan kerajaan. Defendant menyatakan bahawa ucapannya tidak pernah menyebut nama syarikat dan merujuk terus kepada kerajaan dan ahli perniagaan Depak. Dakwaan rundingan terus dalam jawapan balas syarikat itu yang difailkan pada 11 Ogos tahun lepas. Planatif berkata kenyataan Azmin adalah fitnah pada awal ucapannya dan pada bahagian berikutnya apabila mendakwa pihak tertentu terlibat dalam penyelewengan berkenaan yang dalam fikiran munasabah mana-mana pendengar secara tidak langsung merujuk kepada syarikat itu. JNE Advanced Tech berkata walaupun ucapan Azmin tidak menamakannya, syarikat itu menegaskan adalah menjadi pengetahuan umum bahawa Planatif ialah pengimport tunggal telur dari India. Berikutan namanya disebut oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu di Parlimen pada 8 Mac tahun lalu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel ini. Subsidi bersasar mula memberi impak kepada kegiatan seludup diesel. Kita ucapkan tahniah, sabas, terima kasih kepada kebijaksanaan dan juga keberanian Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Walaupun tindakan ini tidaklah popular, walaupun tindakan ini ramai yang menolak, termasuklah rakyat Malaysia, termasuklah penyokong Anwar Ibrahim yang sebelum ini kononnya setia mengikut Anwar Ibrahim, tapi ada 1-2 orang sudah yang mula sanksi dan meninggalkan Anwar Ibrahim. Bahkan ada yang mengecam tindakan beliau membuat subsidi bersasar untuk minyak diesel. Mereka tidak melihat jangka masa panjang. Mereka hanya melihat kepopularan dan kuasa. Mereka mahu kalau Anwar Ibrahim kekal berkuasa. Tapi pada pendapat saya, Anwar Ibrahim menganggap itu kuasa adalah nombor yang kedua.
yang beliau mahukan ialah kesejahteraan negara ini dalam jangka masa panjang dan juga mengurangkan beban utang negara, dan lebih penting lagi subsidi itu diberikan pada orang yang tepat. Hari ini sudah terbukti. Ini lagi satu bukti bahawa subsidi bersasar itu adalah tepat dan keputusan baik untuk kita semua. Kalau Anda menolak subsidi bersasar itu, bermaksud Anda sebenarnya masih menyokong penyeludupan minyak diesel yang berleluasa di negara kita. Sudah bertahun-tahun, bahkan tidak keterlaluan kalau kita cakap, sudah berpuluh tahun. Isu penyeludupan diesel ini kita kata nak selesai, tapi tak selesai-selesai juga. Mahathir juga kata baru-baru ini bahawa bukan tak nak mahu melaksanakan subsidi bersasar itu, tetapi lebih prihatin kepada rakyat. Sebenarnya kalau prihatin kepada rakyat, sudah lama dilaksanakan subsidi bersasar ini. Saudara, tinjauan di rantau panjang ke atas beberapa stesen minyak di sempadan Malaysia Thailand mendapati kenderaan negara jiran hampir tidak kelihatan datang untuk mengisi minyak dan diesel. Nampaknya strategi Anwar Ibrahim, kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim Kerajaan Madani ini telah pun menjadi kenyataan. Pengumuman kerajaan menguatkuasakan harga baharu diesel pada kadar RM3.35 seliter di stesen minyak Semenanjung berkuat kuasa 10 Jun ternyata memberi impak besar kepada sindiket penyeludupan bahan api apabila kegiatan haram itu dilihat semakin berkurangan. Tinjauan di rantau panjang ke beberapa stesen minyak di sempadan Malaysia Thailand mendapati kenderaan negara jiran hampir tidak kelihatan datang untuk mengisi minyak dan diesel. Keadaan itu memberi kelegaan kepada pengguna tempatan kerana tidak lagi perlu berebut untuk mengisi minyak dengan kenderaan Thailand yang sebelum ini banyak mengisi minyak di rantau panjang. Selain itu, perkara yang dibimbangi ialah kehadiran kenderaan pacuan 4 roda dan lori minyak rakyat tempatan yang dikatakan turut terlibat dalam kegiatan penyeludupan. Penduduk Wan Anwar Wan Ismail 52 tahun berkata tindakan kerajaan itu memang tepat kerana dapat mencegah ketirisan bahan api. Wan Anwar berkata jumlah kenderaan Thailand yang disifatkan sebagai penyibuk semakin berkurangan. Kenderaan yang memakai plat kenderaan Malaysia juga perlu dipantau kerana kemungkinan terlibat dengan kegiatan penyeludupan dengan mengambil kesempatan dengan mengisi penuh tangki secara berulang kali sebelum diseludup ke negara jiran. Mengikut harga semasa diesel di Thailand ialah RM4.24 bagi seliter, iaitu lebih mahal berbanding RM3.35 di negara ini. Jika berjaya diseludup keluar, pihak penyeludup mampu mengaut keuntungan sebanyak 89 sen bagi seliter diesel. Sementara itu, pengusaha stesen minyak di Gual Tinggi, Zarid Sofia Muhammad Bakri berkata, kekurangan kenderaan Thailand yang menggunakan diesel disebabkan pembelian di Malaysia tidak berbaloi daripada sudut pertukaran wang asing setelah ditolak dengan kos pengangkutan ulang-alik dan upah pekerja. Sewaktu subsidi diesel belum ditarik, kenderaan negara jiran dapat menikmati hampir hingga separuh harga lebih murah berbanding tempat mereka. Oleh itu, mereka tidak kisah untuk membeli diesel di negara ini walaupun perlu menukar mata wang lebih. Zarid berkata, kini mereka tidak boleh berbuat demikian setelah penyasaran subsidi diesel, harga sudah tidak jauh beza. Beliau berkata, rata-rata kenderaan Thailand tidak lagi datang ke rantau panjang untuk mengisi diesel. Semalam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kelantan memaklumkan bahawa mereka akan memasang kamera liter tertutup CCTV di stesen minyak di kawasan sempadan Malaysia Thailand bagi tujuan pemantauan. Pengarah KPDN Kelantan Azman Ismail dilapor berkata dalam masa terdekat, sebagai permulaan CCTV itu akan dipasang di stesen terpilih yang dipercayai sering menjadi pilihan penyeludup. Tahniah kita ucapkan
Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Calon Perikatan Nasional cakap tak serupa bikin. Dulu gelak besar, sekarang dia pula sorok kelayakan akademik. Dalam pilihan raya Sungai Bakap sekarang, dan dalam pilihan raya sebelum ini di Kuala Kubu Baru, isu paling panas berkaitan dengan kelayakan akademik. Apabila calon Pakatan Harapan di Kuala Kubu Baru diminta supaya mendedahkan keputusan SPM beliau. Malangnya, diingatkan itu dapat menjadi bahan kepada kepada Perikatan Nasional Pembangkang. Tetapi setelah calon Pakatan Harapan mendedahkan keputusan peperiksaan beliau, hampir muntah semua penyokong-penyokong Perikatan Nasional, pemimpin Perikatan Nasional, kerana hampir semua subjek yang diambil oleh calon Pakatan Harapan di Kuala Kubu Baru straight A, semua A. Betapa hebatnya dia. Kali ini lain pula cerita. Calon PN cakap tak serupa bikin. Dulu gelak besar, sekarang dia pula sorok kelayakan akademik. Calon Perikatan Nasional PN pada pilihan raya PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap dilihat cakap tak serupa bikin apabila pernah mengutuk musuh politiknya berhubung isu kelayakan akademik. Abidin Ismail, 56 tahun, yang juga naib yang dipertua PAS Nibung, pernah mengulas dakwaan seorang pemimpin Bersatu Pulau Pinang yang dituduh memiliki ijazah sarjana muda palsu. Masalahnya, mengapa harus menipu, itu isunya. Amat memalukan. Mereka akan sedaya upaya mempertahankan, walaupun dalam hati mereka rasa malu. Tulisnya pada tahun 2019. Saudara, walau bagaimanapun, poster Abidin sebagai calon N20 Sungai Bakap sama sekali tidak menyertakan maklumat berkenan kelayakan akademik yang dimilikinya. Nama Abidin jadi bualan orang ramai apabila diumumkan sebagai calon yang mempunyai kemampuan hebat kerana memiliki ISO 14001. Sejak saya membaca perkara ini, saya ketawalah sebab Tuan Ibrahim Tuan Man ketika mengumumkan calon Perikatan Nasional ini, beliau kata calon ini iaitu Abidin memiliki sijil ISO 14001 yaitu Environmental Management System EMS. Ramai orang yang memerli, bukankah sijil ISO 14001 itu hanya untuk organisasi dan kilang atau bangunan atau yang sirim? Tak tahulah sejak bila manusia memiliki ISO ni. Misteri latar belakang pendidikan Abidin dilihat jauh berbeza dengan calon perpaduan Dr. Johari Arifin. Mesra dikenal sebagai Cikgu Jo, beliau merupakan bekas pengarah Institut Amiduddin Baki IAB Cawangan Utara. Cikgu Jo memiliki ijazah kedoktoran PhD dari University Science Malaysia USM. Sebelum itu, guru berkenan menuntut di University Malaya UM dalam bidang ekonomi dan pengajian Islam ijazah sarjana muda sebelum mengambil diploma pendidikan di PLI. Wow! Saudara-saudara sekalian, itulah kehebatan yang dimiliki oleh calon Pakatan Harapan ini, yaitu dengan terang-terangnya tanpa sorok-sorok telah memberitahu apakah kelayakan akademik beliau. Tambahan daripada itu, tanpa kita sedari, moderator Tanyalah Ustaz rupa-rupanya anak Cikgu Jo. Bagi penonton rancangan TV9 Tanyalah Ustaz, penampilan moderator dari Lukmanul Hakim tentunya menarik perhatian. Rupanya, pendakwa muda itu adalah anak kepada Dr. Johari Arifin, iaitu calon perpaduan pada pilihan raya PRK Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap 6 Julai depan. Dr. Johari yang mesra dipanggil Cikgu Jo
merupakan bekas pengarah Institut Amiduddin Baki IAB Cawan Utara. Dr. Johari Arifin ini, kalau hampa kalian tanya, orang Sungai Bakap kenal sangatlah depa, katanya. Dia punya jiwa guru tu sampai kisah dia bagi anak murid pinjam baju kemeja dan seluar selek nak pergi temu duga. Sampai masuk berita anugerah Guru Inspirasi. Power Cikgu Jo, tulis pengguna X, fakta bukan auta. Malam tadi, Timbalan Presiden dan Pengarah Pilihan Raya PKR Rafizi Ramli mengumumkan Cikgu Jo sebagai calon perpaduan pada PRK Sungai Bakap. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. 11 fakta dinafi golongan yang menyalak Kerajaan Mahal Dahni. Penyokong pembangkang yang asik menyalak Kerajaan Mahal Dahni begitu terdesak sehingga sanggup membuat dosa, makan dosa, tidur dengan dosa, menabur fitnah dan menafikan fakta yang sebenar-benarnya. Penurunan harga telur 3 sen sebiji dijadikan sindiran pembangkang ketika kononnya segala bil utility, diesel dan pelbagai jenis cukai naik. Padahal hanya orang kaya yang berhadapan dengan beberapa kenaikan tersebut. Lantaran Kerajaan Madani diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan dasar yang memelihara kepentingan dan keadilan kepada segenap lapisan masyarakat atau rakyat. Saudara-saudara sekalian, berikut 11 fakta yang perlu rakyat hadam dalam menangkis propaganda jelek pembangkang seperti dirumuskan pemerhati politik Amir Hamzah. Nombor 1. 85% pengguna domestik tidak terkesan. Yang terkesan adalah isi rumah dengan bil elektrik RM220 ke atas. Ini orang kaya. Dalam sebelum itu, Lim Sian Si menyenaraikan kononnya. Nombor 1, harga elektrik naik. Nombor 2, harga air naik. Nombor 3, harga indah water naik. Keempat, harga beras naik. Kelima, cukai baru LVGT 10%, cukai baru CGT 10%, cukai baru HVGT 10%, cukai SST naik, cukai DST naik, cukai airport naik, harga diesel naik, harga telur turun 3 sen. Syukur, kata Lim Sian Si. Tapi ini yang dia tak tahu. Nombor 1, kalau Lim Sian Si kata harga elektrik naik, itu mungkin untuk dia. Mungkin dia ini adalah orang kaya yang mempunyai bil lebih RM220 ke atas. Hanya orang yang mempunyai bil lebih RM220 ke atas yang kena kenaikan bil tersebut. Sebab mereka orang kaya, subsidinya telah dikurangkan. Nombor 2, harga air bukan ditentukan Kerajaan Persekutuan, tetapi negeri masing-masing. Kelantan dan Kedah menaikkan juga tarif air walaupun servis teruk. Ini pun silap. Dalam kerajaan kita ini, dalam Malaysia, kita ada kuasa bersama, kuasa negeri dan kuasa persekutuan. Bekalan air diuruskan oleh kerajaan negeri, bukan kerajaan persekutuan. Jadi yang tak bijak sangat tu, boleh katalah pemikiran tak cukup tu, kenapa salahkan kerajaan persekutuan, khususnya Anwar Ibrahim? Salahkanlah kerajaan negeri anda. Salahkan kerajaan negeri yang menaikkan harga air itu. Macam di Kelantan dan Kedah, menaikkan juga tarif air walaupun servis teruk. Jadi kenapa pula disalahkan kerajaan persekutuan? Salahkanlah kerajaan yang mempunyai servis teruk air itu. Itu nombor 2. Jadi mungkin itu Lim Sian Si tidak pun tahu apa-apa. Ketiga, Charge Indah Water diumumkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man pada September 2022, yang mana kenaikan bermula pada Januari 2023. Jadi, janganlah meludah ke langit kena muka sendiri. Bagi Lim Sian Si ini, dia cuba mengatakan harga Indah Water naik. Sebenarnya, kenaikan harga Indah Water itu bukan dibuat oleh Anwar Ibrahim, bukan dibuat oleh Kerajaan Perpaduan, tapi telah diumumkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man pada September tahun 2022,
yang mana kenaikannya hanya bermula pada Januari 2023. Jadi yang kena siapa? Anwar Ibrahim yang buat onar orang lain, tapi yang kena marah Anwar Ibrahim. Itulah ludah kena di muka sendiri. Cuba nak salahkan orang, tapi yang umumkan sebenarnya ialah geng kamu sendiri. Nombor 4, kalau kata harga beras naik kerana kenaikan harga beras dunia dan India membataskan ekspor beras mereka, seluruh dunia terkesan dengan kenaikan itu. Bukan di Malaysia saja, saudara-saudara sekalian. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Anda jawablah sendiri. Satu cara sajalah. Jom kita ramai-ramai nanam padi. Jangan hanya import padi. Tanamlah kita ramai-ramai padi. Tapi macam mana kan? Lebih ramai orang suka pergi bandar daripada tanam padi. Itu sebabnya kita kekurangan padi. Kita terpaksa import beras daripada India. Dan kenaikan harga beras dunia menyebabkan kita turut mengalami kenaikan harga beras. Itulah sebabnya, bukan kerana Anwar Ibrahim. Kelima, cukai barang nilai rendah atau LVGT melibatkan barangan import bawah RM500 sahaja. Nombor 6. Cukai keuntungan modal atau CGT telah dikecualikan bermula Januari tahun 2024. Yang ini pun dia lupa padam. Dia masih senaraikan. Rupa-rupanya bermula Januari 2024, cukai keuntungan modal CGT telah dikecualikan bermula Januari 2024. Nombor 7. Cukai barang bernilai tinggi HVGT melibatkan barangan mewah seperti kapal terbang, kapal layar, jam tangan mewah. Walau ramai beli kapal terbang ke? Ini yang hadu. Aku pun tak tahulah. Yang mereka suka sangat tengok cukai barang bernilai tinggi ini naik pun meroyan marah. Kenapa? Kamu tu ada belikah kapal terbang? Ada belikah kapal layar? Ada belikah jam tangan mewah? Tak ada kan? Itu orang kaya saja. Jadi layaklah mereka diberikan cukai kenaikan itu. Walau ramai belikah kapal terbang. Nombor 8. Cukai jualan dan perkhidmatan SST hanya dikenakan kepada produk atau servis tertentu saja. Tidak melibatkan seluruh transaksi jual beli seperti GST. SST hanya dikenakan kepada produk atau servis tertentu saja. Ini pun dah diumumkan dulu. Kebanyakan yang dikena tu bukan anda yang ramai-ramai ini. Nombor 9. Cukai lapangan terbang naik setiap 3 tahun sekali berdasarkan perjanjian antara kerajaan dan Malaysia Airport Holdings Berhad. Bermula zaman Najib tahun 2015. Peningkatan harga akan berkuat kuasa kerana ia ada dalam perjanjian. Jadi macam mana? Kalau kita nak hentikan itu semua, siapa nak bayar penalty? Anda nak bayar penalty ke? Penalty itu bukan sikit tau. Dia banyak. Lagi rugilah kan? Lagi pula cukai lapangan terbang itu bukannya orang-orang kebanyakan guna sedikit saja pun. Tapi itulah. Kamu tak tahukah itu bermula sejak zaman Najib, bukan zaman kerajaan perpaduan sekarang. Yang anda marah-marah tu kenapa? Nanti zaman katakanlah Muhyiddin jadi Perdana Menteri semula, adakah cukai lapangan terbang ini akan dihentikan? Tidak, 3 tahun sekali dia akan naik. Kerana itu dalam perjanjian, siapapun Perdana Menteri tetap akan naik. Itu mungkin anda tak pernah tahu. Nombor 10. Harga diesel tidak pernah naik. Kekal RM3.35 seliter sejak dulu. Penyasaran subsidi yang berubah. Itu pun tak tahu. Harga diesel tak pernah naik. Okey? Tidak pernah naik. Kekal RM3.35. Dulu dia murah sebab dia ada subsidi. Subsidi pukal. Semua orang dapat. Orang miskin, orang kaya, orang warga asing, penyeludup, pencuri minyak, semua dapat. Oleh sebab itulah, bila subsidi ditarik, harga minyak dia jadi betul-betul RM3.35. Sama dengan harga dunia. Sebab kenapa? Supaya penyeludup tak dapat subsidi, pencuri minyak tak dapat subsidi, orang warga asing tak dapat subsidi, orang-orang yang maha kaya yang ada sebahagiannya tak mau bayar cukai pun tak dapat cukai itu juga. Jadi itu tak dapat subsidi itu juga. Kan itu bagus. Yang dapat harga
murah dengan pemberian wang tunai adalah orang-orang yang layak. Anda ada diisi ke? Dan yang ke-11, harga telur turun 3 sen. Menyaksikan kerajaan membelanjakan 100 juta ringgit untuk usaha mengembalikan hasil penjimatan penyasaran subsidi kepada rakyat. Yang mana bocor daripada subsidi diberikan semula kepada rakyat. Nak bagi tahu kamu semualah, 100 juta nih setahun 100 juta setahun penjimatan itu berapa buah sekolah dapat dibuat? Jawab sekarang. Dengan 3 sen, dengan 3 sen turun itu, menyaksikan kerajaan membelanjakan 100 juta untuk mengembalikan hasil penjimatan penyasaran subsidi diesel itu. 100 juta itu yang tadi dijimatkan itu kini dikembalikan untuk membayar telur yang murah sekarang ini. Ini kerajaan yang prihatin, kerajaan yang prihatin rakyat. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berani melakukan sesuatu demi kepentingan rakyat walaupun ia tidak popular. Walaupun kerajaan Madani tambah lagi satu penggal. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.